Baik, bertemu kembali dalam Pesona SY Serasi di Hati. Saya pandang depan punya kamera dekat sini. Ya. Okey, jadi anda kembali semula dalam Pesona SY untuk kita bercakap berkenaan dengan tiada yang mustahil. Tadi kita nak tanya balik semula kepada Dr. Mizi berkenaan dengan aplikasi 2 yang dibangunkan itu. Sebagai seorang doktor yang muda, saya perkenalkan awal tadi, Dr. Mizi ini juga merupakan pengerusi Yayasan Faqih untuk anak-anak OKU juga mempelajari agama. Ini satu lagi, saya rasa tadi dah cukup hebat, ni lagi hebat. Lagi hebat. Ya. Mungkin Dr. Mizi, kita nak tahu penglibatan Dr. Mizi sebagai pengerusi tadi, kita ada naik pengerusi, ini pun satu yang hebat. Dr. Mizi pengerusi Yayasan Faqih. Mungkin boleh ceritakan kepada kita bagaimana sebenarnya anak-anak murid yang daripada golongan OKU berbagai ini untuk mempelajari agama ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebenarnya Yayasan Faqih atau dikenali sebagai Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi anak istimewa, Yayasan Faqih. Okey. Dan ia merupakan Yayasan Faqih ini adalah kita memperjuangkan ruang dan peluang untuk golongan OKU untuk mempelajari agama. Sebab sebelum ni kalau kita melihat hak-hak untuk OKU lain ialah kita tengok sekarang ni untuk bidang pendidikan, bidang kata peluang mereka mendapat akses sebagai semua ada, tetapi peluang untuk mereka belajar agama itu tidak ada. Sebab kita tahu bahawa pendidikan agama itulah yang dapat membentuk kepribadian muslim itu membentuk kepribadian seseorang itu sendiri. Jadinya kita di sini kita melihat kekuatan yang ada pada mereka. Sebab kita jangan menjudgekan semua orang nak belajar Quran, nak belajar agama sama macam kita golongan tipikal, tidak. Tapi kita meraihkan kekuatan yang ada pada diri mereka. Contohnya kalau murid autism, kan mereka nak belajar walaupun mereka tak boleh bercakap, tapi kita boleh bagi peluang-ruang untuk mereka untuk belajar agama, belajar Quran itu sendiri menggunakan kekuatan iaitu contohnya visual, orang pekak, kan macam tadi dia tak boleh nak bercakap, kan, tapi bagaimana cara nak mengajar Quran? Mungkin secara susunan dan sebagainya. Itu juga dengan orang buta, dia tak boleh melihat tapi nak dekatkan mereka dengan Quran, dia menggunakan braille dan sebagainya. Jadi kita meraihkan kekuatan. Sebab masalah kita masyarakat ni selalu kita melihat OKU ni yang perlu kita beri adalah dari segi kewangan. Yes, betul, fizikal itu betul. Kalau kata bulan Ramadan, bulan puasa selalu kita bagi derma untuk mereka. Yes, itu betul. Tetapi yang menjadi perlu lagi kita penuhi ruang hak mereka adalah kehidupan beragama. Yang sekarang ni kita tengok mereka tu nak mendapatkan akses pendidikan agama itu sangat-sangat kurang. Kalau kita tengok sendiri kalau forum perdana ke ataupun ceramah-ceramah agama di masjid-masjid, mana peluang untuk mereka belajar agama? Macam orang pekat tu sendiri, kan mereka perlukan sisipan jurubahasa isyarat. Mana tempat untuk mereka mudah belajar. Jadi di situlah usaha-usaha kami di Yayasan Pendidikan Al-Quran, di mana kita memberi galakan kita untuk membangunkan, memberi ruang dan peluang kepada golongan OKU itu untuk dekat dengan agama dan supaya kita dapat memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa golongan OKU itu ada di mana-mana. Sebab kita takut sebab kita sibuk melakukan kerja-kerja dakwah. Memang itu bagus sebagai manusia, kan, seperti Rasulullah Ali Imran ayat 110, adalah kamu sebaik-baik manusia untuk menyeru ke arah kebaikan dan mencegah ke arah kemukaran. Itu tanggungjawab kita. Tetapi kita kena sedar OKU ada di mana-mana. Kan, jadi jangan jangan lepaskan mereka, gunakan ruang dan peluang. Walaupun mereka OKU, kita nampak mereka macam contoh racial, itu ujian untuk mereka. Mereka ditakdirkan untuk menjadi OKU. Tetapi sebenarnya kehadiran OKU ini juga adalah ujian buat kita. Ya, apakah usaha yang kita lakukan untuk mereka? Kita takut besok dipersoalkan oleh Allah. Apakah yang kita lakukan untuk mereka? Sejauh mana kita meraihkan kekuatan mereka? Bukan melihat pada kelemahan, tetapi meraihkan kekuatan, kelebihan yang ada pada diri mereka. Itu peranan kita pula sebagai golongan tipikal. Sebab semua orang berpotensi menjadi OKU. Kita tak tahu, wallahualam macam saya, keluar nanti tiba-tiba accident patah kaki dah jadi orang OKU. Betul tak, Rachel, kan? Kita sakit, kita tak tahu, tiba-tiba boleh jadi OKU, kan? Mungkin anak-anak kita pun akan jadi OKU. Sebab tu kita jangan kata, saya tak akan jadi OKU, saya tak akan mungkin bersama OKU. Tidak. OKU tu ada di mana-mana. Jadi penuhilah hak mereka, bukan saja dari segi aspek fizikal, begitu juga dari segi aspek spiritual, khususnya daripada agamanya sendiri. Tapi bila bercakap berkenaan dengan penglibatan juga, kita pun maklum Dr. Mizi sebagai orang yang normal melibatkan diri bersama dengan golongan OKU untuk membantu mereka. Dan macam Rachel, melalui pertubuhannya, Rachel sendiri lakukan aktiviti advokasi untuk mendidik masyarakat berkenaan dengan golongan OKU dan juga MOKIO terutamanya sendiri, kan? Ya, betul.
Rachel, bagaimana dengan penglibatan daripada golongan orang bukan OKU ini sendiri di dalam pertubuhan yang Rachel lakukan ataupun sebarang aktiviti yang melibatkan OKU? Okay, aktiviti pertubuhan saya, I can say my own trust fund lah, okay, RSPF. Pada tahun 2017, saya pernah mengadakan satu charity art exhibition di mana 4 artis tempatan telah menghulurkan bantuan dan contribute 51% daripada hasil jualan tersebut kepada RSPF, iaitu trust fund saya, di mana saya gunakan untuk membeli bantuan rawatan. Okay. Dan jadi selain daripada membeli dan menghiasi dinding mereka di tempat kediaman ataupun di office dan memberi kepada kawan mereka hiasan tersebut, saya juga ada buku. ya, Ini saya menjual nampak buku tadi. saya ni. Jadi buku kecil ni seperti penulisnya Sebut big secret. ialah daripada petikan-petikan kod yang saya gunakan untuk mengharungi cabaran-cabaran yang saya hadapi. Macam mana saya mengatasi mereka. Dan juga ada gambar-gambar saya sendiri dan catatan saya sendiri. Jadi mereka selepas membaca buku ni, mereka akan harap mereka akan lebih memahami segelintir apa yang kita lakukan. Rachel, saya sempat baca buku ini tadi. Saya ada nampak satu quote. Dekat situ Rachel kata, kalau saya tak komplain, tidak bermakna kehidupan saya smooth ataupun lancar. Mungkin Rachel boleh kongsikan kepada kita sepanjang hidup Rachel sampai ketika ini dalam berdepan dengan pelbagai cabaran dan sebagainya. Mungkin Rachel boleh kongsikan apa yang membuatkan Rachel langsung tak rasa nak putus asa dan apa sebenarnya maksud putus asa kepada Rachel sendiri sebenarnya. Okey. Saya rasa perkataan putus asa ni tidak begitu rare kan. Semua orang pun ada. Tak kira OKU ke OKU kan. Tapi saya setiap kali saya rasa ingin give up atau putus asa kan, saya akan tanya pada diri saya sendiri. Sebab saya, mantra kehidupan saya ialah whatever happens to you, there must be a reason behind it. Tentu ada sebab di sebalik apa yang berlaku pada diri anda. Jadi saya akan berfikir semula, apakah cara yang saya jalani salah atau ada apa yang saya boleh hadapi. Jadi saya bukannya saya senyum 24 jam sehari. No, saya juga insan biasa. Jadi ada juga my down times. So saya akan bagi saya masa untuk berasa sedih dan berasa down. Tapi selepas itu, tak kira lah apa cabarannya, saya akan bangkit semula dan mengharunginya. Lebih baik saya mengharunginya daripada saya membiar dia masuk dalam depression kan. Lama-lama kalau you murung. Contohlah. Kekuatan itu datang dari Daripada diri sendiri. Zaira, kita dah dapatkan Syakir. Tadi ada terputus sedikit hubungan. Jadi kita nak kembali kepada Syakir di talian. Hello Syakir. Halo. Ya, Syakir. Tadi kita dah berkongsi banyak berkenaan dengan perkara-perkara hebat dan juga cerita-cerita yang memberi kita suntikan motivasi. Saya suka apa yang Dr. Mizi katakan pada kita tadi, bahawa kita semua ini boleh jadi OKU. Macam Syakir sendiri saya difahamkan bukan OKU sejak lahir. Mungkin secara ringkas, mungkin Syakir boleh ceritakan kepada penonton Pesona XY tentang perjalanan hidup Syakir ketika ini. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Cik Hafiz dan juga Cik Zahira. Tak lupa juga kita ada doktor tetamu jemputan pada hari ini adalah Dr. Syahmi. And then kita ada Puan Rachel selaku jemputan pada pagi ini. Terima kasih buat Pesona XY yang memberi peluang kepada kita sebagai OKU ingin berkongsi kisah-kisah inspirasi pada pagi ini supaya kita dapat memberi inspirasi dan berkongsi buat masyarakat kat luar sana itu. Alright, so selamat pagi buat penonton TMTV1 pada pagi ini. Alright, berkaitan dengan minta maaf sikit sebab tadi ada connection, ada problem sikit. So putus audio ada masalah sikit. Alright, okay. So berkongsi dengan kita punya tajuk pada pagi ini adalah tiada yang mustahil. Berbalik pada soalan kita pada tadi,
nampak saya macam aktif dekat social media. Ya. So sebelum ini soalan dia adalah sebelum berlaku titik hitam ni adakah saya aktif seperti sekarang ni. Saya bercerita sedikit tentang background tentang diri saya. Berasal dari Pulau Pinang, sekarang umur 32 tahun. Mungkin banyak yang bertanya dengan saya, kenapa berkursi roda, apakah sejarah perjalanan hidup saya sini. Right. So saya mengalami kemalangan jalan raya 14 tahun dahulu, di mana mengakibat saraf tunjang di dalam tulang belakang rosak. So bila dah rosak tu mengalami kelumpuhan daripada pinggang ke bawah. So bila berlaku, sebab saraf tunjang itu dia sangatlah sensitif sebab dia boleh berlaku kanser, dia boleh berlaku ketubuhan ataupun tumor. So macam kes saya mengalami kemalangan jalan raya pada 2007. So sekarang sudah hampir 14 tahun kita berkerusi roda. So dalam kemalangan itu mengakibat saraf tunjang luka dan di level thoracic 12 tu lumpuh daripada pinggang ke bawah. So itulah perjalanan. So mungkin banyak yang tanya lah sebab apa dia berkerusi roda, banyak yang tanya soalan sejak lahir ke, accident ke. So saya maklumkan dekat sini saya mengalami kemalangan 14 tahun yang lalu. Ya, Syakir, sebenarnya insiden yang menimpa Syakir ini sama seperti abang saya. Jadi apa yang Syakir buat itu adalah menjadi kebiasaan juga untuk saya lihat. Mungkin Syakir boleh ceritakan, kalau sepanjang saya tengok TikTok Syakir itu banyak berkongsi banyak perkara-perkara yang kehidupan Syakir lakukan. Adakah itu berdasarkan permintaan peminat ataupun pengikut, ataupun memang Syakir memang berniat untuk kongsikan supaya wujudnya kesedaran masyarakat biasa untuk tahu kehidupan Syakir? Betul. Alright. Terima kasih untuk soalan itu, Hafiz. Actually saya memandang dari sudut Hafiz, banyak kawan-kawan kita di luar sana, especially di pendalaman ataupun kawan-kawan yang tidak mencapai fasiliti ataupun kemudahan ataupun peluang ataupun teknik ataupun pembelajaran. Makna kata dekat sini, maksud saya adalah bila sesuatu ujian yang Tuhan bagi kepada mereka, kemalangan ataupun kehilangan tangan, kehilangan kaki, ada kawan-kawan saya dekat di luar sana tu banyak. Jadi bila berlaku sesuatu dekat kawan-kawan kita macam ni, mereka merasakan hilang semangat, hilang support, sistem support tu tak ada. So mereka ni akan memikirkan macam mana untuk back to normal life, macam mana nak jadi orang normal terdahulu. So apa yang mereka perlu buat. Jadi banyak yang duduk di rumah, yang murung, yang tak tahu apa nak buat. Jadi video-video saya itu adalah berkaitan dengan macam mana basic untuk menguruskan diri. Macam saya punya video tu naik kereta, macam nak turun kereta, macam dia dah advance punya level lah. Tapi kita nak tunjuk dekat situ adalah tentang basic macam mana nak sebab saya basic dia adalah sepatutnya kita pakai baju, macam mana nak mandi, macam mana nak gosok gigi. Yang tu adalah basic di mana yang mereka tak tahu. So bila mereka tak tahu, so saya buat video tu supaya boleh menginspirasi OKU yang baru hilang upaya, yang baru accident. So sebab banyak yang DM saya dekat TikTok tu, abang macam mana kita nak pakai baju, macam mana nak gosok gigi, tentang basic. Sebabnya macam mereka ni tak ada support system. So tak ada orang yang nak bagi pendedahan. So banyak kawan-kawan kita dekat luar sana yang terpinggir dari segi kemudahan-kemudahan macam ni. So video saya tu adalah tentang kita buat perkongsian sikit supaya kawan-kawan OKU dekat luar sana tu supaya mereka mencapai kualiti hidup mereka supaya setaraf dengan saya ataupun lebih advance daripada diri saya. Syakir sendiri kan bila kita tengok bukanlah seorang yang duduk diam. Banyak aktiviti dilakukan, banyak juga pembelajaran yang diberikan kepada penonton-penonton melalui laman media sosial sendiri kan. Bagaimana Syakir bangkit dan juga berapa lama mengambil masa untuk bangkit menjadi seperti Syakir sekarang? Alright.
Terima kasih untuk soalan tu. Banyak juga yang tertunggu-tunggu soalan macam ni, dan banyak soalan ni yang DM saya dan tanya. Kalau first impression jumpa saya, so mereka akan tanya soalan yang macam ni. Alright, saya accident pada tahun 2007. Masa 2007 dulu adalah satu masa yang tak ada fasiliti, kemudahan, dan saya pula duduk di rumah kampung. Susah dari segi fasiliti, kita nak turun, naik, kita nak mandi, nak uruskan diri setiap hari, sangat susah. Bila sesuatu ujian Tuhan bagi dekat kita, kehidupan kita 360 darjah dia berpusing. Daripada kita orang normal, boleh berjalan, boleh buat aktiviti macam biasa, tiba-tiba kita main live, bertukar, tak boleh berdiri, tak boleh keluar, tak boleh berjalan, tak boleh, basic thing memang kita tak boleh buat. So kita manusia ni, kita tak terbiasa dengan perubahan hidup. Bila berlaku perubahan hidup, kita tak terbiasa dengan perubahan hidup. So untuk nak menyesuaikan diri tu, saya selalu cakap dekat kawan-kawan saya, OKU juga, untuk kita nak menyesuaikan diri tu, ubat yang terbaik adalah masa. Masa adalah ubat yang sangat kita perlukan untuk proses untuk kita mencapai tahap mana untuk kita nak mencapai berdikari. So selalu saya beritahu dekat kawan-kawan lah yang OKU baru, sebab bila kawan-kawan accident, so saya akan pergi ke hospital, akan pergi ke ward apa semua, so kita tengok mereka punya proses macam mana. So saya akan beritahu dekat mereka, permulaan ini memang amat susah, kita perlukan sedikit masa untuk kita menyesuaikan diri. So kalau berbalik beli soalan tadi, berapa lama untuk saya mengambil masa ni, satu proses yang saya rasa lebih kurang 3 tahun ke 4 tahun untuk saya keluar dari rumah. 3 tahun ke 4 tahun untuk bangkit. Betul. Jadi bukan satu. Ya, betul. Dan saya rasa itu satu benda yang patut dibanggakan apabila menjadi seperti Syakir hari ini. Dan terima kasih banyak-banyak Syakir kerana berkongsi cerita bersama dengan penonton-penonton Pesona XY. Saya pasti mereka di luar sana yang mungkin juga bergelar orang normal ataupun OKU pastinya terinspirasi. Minta maaf juga Syakir kerana tak cukup masa untuk kita bercakap lebih panjang. Kita akan jumpa lagi nanti insya-Allah. Terima kasih Syakir, dan mungkin minit-minit terakhir ini kepada Dr. Mizi, ucapan kepada sempena sambutan Hari OKU yang disambut semalam ini. Okey, terima kasih. Okey, saya nak ambil konklusi ni lah. Okey, kita sebagai manusia semua Allah Taala beri ujian. Hafiz, Zaira, semua Allah Taala Tuhan bagi ujian masing-masing. Tetapi sejauh mana kita sebagai manusia memandang ujian itu sama ada sebagai satu anugerah ataupun musibah. Berbalik macam cerita Syakir tadi, bagaimana apabila dia memandang ujian itu sebagai satu anugerah, maka kita memandang satu anugerah, ada hikmah di sebaliknya, maka kita akan lebih positif dan kita dapat menghadapinya dengan lebih baik. Tetapi kalau kita memandang satu perkara yang ujian itu sebagai satu musibah, maka dia akan memberi kesan yang negatif dan akhirnya kita akan menyalahkan diri kita dan juga menyalahkan siapa-siapa. Sebab itu kena ubah mindset. Sama ada kita sesuatu perkara yang berlaku, masyarakat yang ada sekarang kena ubah. Kehadiran OKU ini satu anugerah kepada kita semua. Dan Rachel sendiri dalam minit terakhir ini sedikit pesanan untuk mereka di luar sana agar menerima kehadiran OKU dengan hati yang terbuka. Seperti yang tadi yang diceritakan doktor tadi, saya setuju 100%. Di mana di setiap situasi kita ada dari dua pandangan kan. Jadi bagi saya tu, asalkan kita diberi kesihatan yang baik pada masa pandemik ni, kesihatan amat penting. Kita ada kesihatan yang baik, kita ada bumbung di atas kita, kita ada makanan di atas meja, dan kita ada peluang pekerjaan, diberi peluang pekerjaan, kita sudah patut bersyukur. We should count our blessings already. Tapi disebabkan kita OKU, maksud kita tak boleh contribute balik kepada society kan. Jadi kita jangan putus asa sebenarnya. Dan saya juga, kamilah di Pesona XY berterima kasih kepada Dr. Syarmizi dan juga Rachel Sriwetli dan juga Syakir di talian kerana bersama dengan kami. Dan juga untuk semua penonton Pesona XY hari ini dapat banyak kisah yang memberi inspirasi kepada kita. Dan juga kita berehat dulu. Ya, kita akan berehat dulu, tapi saya tertarik dengan satu perkataan daripada doktor. Dan terima kasih banyak-banyak doktor kerana bersama dengan kami dalam Pesona XY. Kita kembali selepas ini dalam Pesona XY, Serasi di Hati.